Apa yang Wadina share tadi tu, uh, orang kata dirasai ramai termasuk oleh diri saya sendiri, yang juga mengambil keputusan untuk meninggalkan tanah air. Benda ni saya rasa dia berbalik kepada kita orang Malaysia kan. Kita suka sugarcoat, kita lebih suka untuk menampakkan apa yang kita suka tengok, dan kita menafikan masalah sebenar yang ada. Dan ini berlaku dalam semua lapisan. Dalam pendidikan, kita suka report cantik walaupun kita tahu benda tu tak jadi dalam kelas. Kan, kita semualah benda tu. Jadi bitter truth, benda yang sebenar tu, dia sukar untuk kita ketengahkan. Pada masa sekarang ini, saya tak ada data dia, tetapi saya dapat melihat sekurang-kurangnya di island ini, seorang demi seorang meninggalkan tanah air dan berhijrah, bawa keluarga, tinggalkan Malaysia. Terutamanya selepas tahun 2018-2019, terlalu ramai mereka yang bertambah kecewa dan tidak melihat bagaimana mereka boleh move forward, terutamanya kalau fikirkan tentang anak-anak. Dan bila mereka buat keputusan untuk berpindah ke negara lain, itu tidak semestinya bermaksud mereka berpindah kepada kehidupan yang lebih mewah, kepada kehidupan yang lebih baik. Turun pangkat, kurang gaji, berdepan dengan pelbagai kerumitan kesulitan. Saya sendiri, ketika saya peluk mak saya di KLIA tahun 2016, saya tahu ini berkemungkinan kali terakhir saya jumpa mak saya. Dan bila saya dapat berita yang mak saya meninggal dunia, yang boleh saya buat hanyalah menangis di bawah pokok. Itu adalah harga yang saya bayar untuk buat keputusan keluar daripada Malaysia. Cuma mungkin sebab bila tempat sejuk, kita pakai baju tebal, nampak macam pakai baju mahal. Jadi orang kata, oh mesti banyak duit ni kan. Dia tak tahu susah payah yang ada dekat sini. Apa yang dicari? Yang dicari adalah kehidupan yang lebih bermakna, walaupun mungkin dengan fizikal, kewangan yang lebih rendah, keselamatan, dan kita boleh beragama dengan lebih jujur. Sebab kita akan beragama berasaskan apa yang kita percaya, bukan apa yang masyarakat mahu kita buat. Itulah nikmat besar yang saya kecapi dalam kepayahan berada dalam negara ni. Saya tahu keluarga kecewa, adik-beradik sedih, saudara mara sedih, terutamanya bila kami buat keputusan untuk beli rumah dekat sini. It means that it's permanent. We are not coming back to Malaysia. So, apa nasihat yang nak disampaikan di Malaysia? Saya rasa kita dah terlebih nasihat. Buku banyak, kan? Ceramah banyak, majlis agama tak terbilang, kan? Semua benda ada. Tapi pada pandangan saya, sesiapa sahaja yang setuju dengan isu-isu yang kita timbulkan ini, buatlah keputusan di peringkat individu untuk berhenti daripada menjadi sebahagian daripada mereka yang menyumbang kepada masalah-masalah ni tadi. Kita tahu kan kisah bagaimana apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimaki oleh seseorang. So Abu Bakar diam je. Lepas tu orang tu maki lagi. Abu Bakar diam. Dan kali ketiga bila orang tu maki, Abu Bakar jawab. Dan bila Abu Bakar jawab, Rasulullah bangun dan Rasulullah tinggalkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan bila Abu Bakar tanya, kenapa tinggalkan dia? Kata Nabi SAW, ketika orang tu maki kamu, malaikat sedang menjawab, mencela balik orang yang memaki tu. Tapi bila kamu menjawab balik, kamu maki balik, kamu marah balik, malaikat tinggalkan kamu. Saya tahu, saya tak nampak malaikat dan saya tak ada wahyu daripada Allah SWT. Tetapi kalaulah orang Malaysia siang, malam, pagi, petang, kutuk-mengutuk, maki hamun, mengata satu sama lain, malaikat lari meninggalkan tanah air itu. Sebab tu duduk dalam majlis ilmu pun tak damai. Duduk dalam majlis agama pun tak tenang. Bila saya balik Malaysia, saya hairan. Semua orang terkejar-kejar. Saya juga sebahagian daripada terkejar-kejar tu. Kan? Sini, sana, sini, rasa unrest. Mungkin pengalaman saya sedikit berbeza daripada Wadina, tetapi apa yang memberikan impak besar kepada saya ialah perubahan politik pada tahun 2013-2014. Apabila orang-orang macam saya, iaitu agamawan, runtuh akhlak mereka. Bila akhlak mereka runtuh, saya tidak terkejut. Sebab kita dah belajar dalam sejarah apa semua, benda-benda ni berulang kali ada berlaku. Tetapi bila orang maki hamun, kutuk-mengutuk, dan bila saya suarakan bahawa ini satu benda yang salah,
Saya dimarah. Takkan itu pun nak terasa? Takkan itu pun nak ambil hati? Kata orang. Dia seolah macam, apakah kesalahan ini kepada mereka bukan satu kesalahan? Saya diingatkan oleh agama saya bahawa benda yang paling banyak menghantar manusia ke neraka adalah mulut dan kemaluan. So bila kita cakap benda-benda yang tak elok, ini bukan just soal perbezaan pandangan politik, tapi ini adalah soal akhlak. Dan kalau yang beragama, yang Islamik, alim ulama, orang agama sendiri pun bahasanya kotor, kesat dan cuba untuk menormalisasikan benda tersebut, this is not where I want to live, this is not where I want my children to grow up. Saya tak katakan bila saya dah pindah, keadaan kami jadi lebih baik. Saya sedang, sama juga dengan Wadina, anak kami lebih kurang sebaya umur mereka. Anak-anak kami berada di sini, macam-macam cerita. Cabaran mereka tentang semayang, tentang tudung, tentang tingkah laku, tentang akhlak mereka. Saya tak kongsi, saya dah lama tidak memperincikan perkongsian saya tentang anak-anak, sebab kalau anak-anak tak betul sekarang ni, tak betul tu insya-Allah sementara. Mereka akan betul balik, itu harapan saya. Tapi kalau saya ceritakan, saya perincikan, dia akan permanent dekat internet dan orang boleh putar balik. Saya tak nak benda tu. Tapi saya sekarang ni untuk berfikiran secara optimis terhadap masa yang akan depan, kita tahu bila kita duduk luar negara ni, kita dapat something, kita kehilangan something. So kehilangan somethingnya ialah kita tak dengar azan. Anak-anak saya siang malam pagi petang kawan mereka adalah non-Muslim. Kalau mereka stay over dekat rumah kawan, mereka akan duduk dekat rumah non-Muslim. Jadi pergaulan mereka macam mana lelaki dengan perempuan, benda-benda yang macam tu, saya tahu benda tu susah. Cuma yang tak susahnya bagi saya ialah dalam kepala dan dari segi nasihat yang nak disampaikan tu, dia straightforward. Betul-betul, salah-salah. You tak boleh buat macam ni. Walaupun orang Irish yang you rasa dia dan Muslim, they also have their own culture. Mereka juga tak mudah untuk lelaki perempuan nak masuk ke rumah ke apa ke, you kena jaga, you kena respect. So saya boleh nasihat diri saya dan anak saya dengan nasihat yang saya jumpa dalam buku. Sebab itu yang ada. Tetapi di Malaysia, yang menjadi ancaman kepada survivor saya ialah grey area dia makin teruk. Yang betul, yang salah, macam-macam diputarbelikkan. Terbalik sini, terbalik sana. Agama tidak mengelokkan akhlak orang. Lagi tinggi beragama, lagi sensitif terhadap isu-isu agama, lagi buruk perkataan yang keluar. Dan bila perkataan buruk itu keluar pula, dia keluar atas nama membela agama. This is something yang macam saya tak boleh comprehend lah. Macam, risaunya tengok benda ni kan. So kita nak pecahkan benda ni dekat mana? Saya rasa saya dah tak subscribe kepada solusi besar-besaran. Macam, ubah kerajaan, ubah sistem, apa semua benda ni, saya dah tak berapa nampak benda tu lah. Tetapi saya percaya perubahan itu tetap boleh berlaku apabila bertambah ramai individu-individu yang memilih untuk fokus apa yang mereka boleh buat. So, jika anda ibu, jika anda bapa, jika anda suami, isteri, fokuslah kepada diri sendiri, keluarga, anak-anak. Manakala yang sekeliling tu perlahan-lahan lah. Cubalah ubah semua. Namun saya sebut sekali lagi juga bahawa jumlah rakyat Malaysia yang meninggalkan tanah air, berhijrah itu bertambah. Semakin bertambah daripada semasa ke semasa. Sedih pula tengok kucing. Kucing saya hilang, tak balik lama dah. So saya berhenti kat situ dululah. Saya bagi Wadina sambung insyaAllah. Wallahualam.